Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung kuliah kita membaca buku Metodologi Memahami Hadis. Sebelum kita nak mula berbincang berkenaan dengan buku ini, ada beberapa pengumuman yang saya nak buat. Yang pertama, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam masjid ini secara fizikal dan juga yang berada di dalam talian, sama ada di dalam Zoom, kumpulan NGO Global Ihsan, dan juga di dalam Facebook, kita masjid ini memerlukan dana penyelenggaraan masjid. Mungkin orang tengok masjid ini telah pun siap, cantik masjid ni kan, orang panggil masjid ni masjid Rusia sebab dia punya kubah dia tu macam Moskow kan. Unik masjid ni, alhamdulillah. Tetapi kita semua kena tahu, masjid ni berada di dalam kawasan Kuala Perlis. Betul Betul je lah. Kuala Perlis Orang Perlis panggil Kuala. Kuala Perlis, Batu Lima. Saya pun nak kena belajar jugalah bahasa Perlis kan. Semalam saya kuliah, saya forum dekat pentas utama Perkampungan Sunnah. Ada orang Perak datang tegur, "Mika orang Perak ke yuk?" Iyalah. Dia kata sebab tu ada dengar bahasa Perak tu keluar, dia kata kan. Lama-lama nanti hilang lah kot bahasa Perak ni, keluar lah pula bahasa Perlis. Okey, masjid ni berada di Kuala Perlis. Kuala Perlis ni kawasan yang panas. Perlis ni antara negeri yang panas di Semenanjung ni, antara paling panas lah rasanya. Sebab titik paling panas dekat Semenanjung ni pun ada dekat Cuping, negeri Perlis. Jadi orang kata titik paling panas di Malaysia lah. Jadi walaupun masjid ni dari sudut struktur bangunan dah siap, tapi dia tak ada pendingin hawa, tak ada aircon, tak ada. Tak apalah, musim ni musim sejuk, jadi tuan-tuan selesa duduk dalam masjid. Mari musim panas, dia berpeluh. Muslimat pun usah kata musim panas, waktu kita forum, waktu siangnya hujan pun AJK perempuan kata, bilalah nak ada aircon dekat masjid ni, kami berpeluh dah ni. Sebab orang perempuan dia pakai berlapis-lapis, dia ada pakai telekung lagi, baju lagi kan, jadi panas. Oleh kerana tu kita buat kempen infak masjid, infak untuk penyelenggaraan masjid. Kita nak beli pendingin hawa satu kan, dan juga kita nak beli PA sistem yang baru, sebab kita tak nak bergema-gema ni. Tuan-tuan dengar jelas tak jelas kan, dia macam gema. Itu pun kita dah ubah dah kedudukan speaker tu, kita dah ke bawah kan. Dulu lagi gema, sakit tekak nak kuliah. Jadi kita nak beli PA system, kita nak beli aircon.
Jadi anggaran belanja yang kita kena sediakan adalah 380,000. Mungkin ada orang terkejut, "Ui, mahalnya 380,000." Sebab kita kena buat wiring baru. Kita kena ada buat meter baru. Sebab nak tambah kapasiti. Dan masjid ni tinggi. Bila masjid ni tinggi, house power kena lebih. Kalau tak nanti pasang saja dia tak sejuk. Alang-alang pasang biar sejuk. Jadi sebab tu kita buat kempen. Jangan risau tuan-tuan. Duit tuan-tuan tak masuk poket saya. Duit tuan-tuan tak masuk poket bendahari masjid. Duit tuan-tuan masuk dekat akaun masjid. Yang mana akaun masjid ni dijaga oleh AJK Masjid. Dan insya-Allah pahala ni akan berterusan. Walaupun tuan-tuan mungkin yang dalam online ni tak, orang kata apa, tak semayang kat masjid ni, tapi pahala mengalir. Sebab masjid ni adalah masjid tumpuan pelancong. Orang nak pergi ke Langkawi, orang singgah masjid ni. Ada yang datang mandi, ada yang datang melabur. Jadi masjid ni jadi tumpuan pelancong. Bukan hanya orang Kuala Perlis je datang, bukan hanya orang Batu Lima je solat. Orang Kuala Lumpur datang solat, orang Johor datang solat. Sebab dia orang nak pergi ke Pulau Langkawi, dia orang akan singgah masjid ni. Sebab masjid ni antara masjid yang ikonik. Jadi kita beri peluang lah pada tuan-tuan untuk menyumbang untuk pembangunan masjid. Ada juga yang bising. Dia kata, "Apa ni minta-minta sedekah?" Tak apa, tak nak bagi tak apa. Yang bising-bising ni tak apa, tak nak bagi tak apa. Kita bukan nak paksa. Siapa rasa macam apa ni minta sedekah, tak apa. Kita nak bagi yang nak bagi. Sebab banner rumah Allah Ta'ala ni, dia ada kelebihan dia. Bagi orang kemudahan untuk ibadat ni, dia ada kelebihan dia. Jadi siapa yang nak, kita buka ruang dan peluang. Siapa yang tak ada kemampuan, tak apa, boleh datang solat, tak ada masalah. Nanti bila nak datang solat, kita tak tanya, "Dulu ada menyumbang untuk aircon? Kalau tak ada, kita tutup aircon." Taklah sampai tahap tu. Kita nak bagi peluang pada yang nak menyumbang. Alhamdulillah, kita dapatlah sumbangan tu, tapi masih lagi tak capai separuh lagi. Belum lagi capai separuh. Jadi sebab itu saya bagi peluang lah. Nak kempen juga ni kan. Sebab ramai juga yang tengok kuliah waktu live ni, kita kempen. Hari tu masa khutbah kita dah kempen dah. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, berkenaan dengan program yang akan diadakan pada hujung minggu ni, hari Sabtu, iaitu dialog terbuka anjuran KUIP, anjuran Kolej Universiti Islam Perlis, yang akan diadakan pada hari Sabtu bermula pada pukul 8 pagi. Tempat terhad kerana Dewan hanya memuatkan 500 kerusi, dan kami tambah lagi kerusi KUIP sebanyak 160 kerusi. So ada 660. Kebanyakan kerusi telah pun diisi, cuma ada sedikit tambahan kerusi. Sikit je tambahan kerusi yang kita akan umumkan nanti pada 23 hari bulan Jun. 23 hari bulan Jun nanti kita akan berikan link untuk kehadiran, dan kita akan ada juga peruntukan untuk kehadiran secara walk-in. Siapa yang tak sempat untuk daftar boleh datang awal-awal. Kalau boleh lepas subuh datang terus. Beratur. Sebab ada lebih kurang dalam 50 kerusi untuk orang yang walk-in. Kalau katalah dia walk-in tak dapat masuk, jangan susah hati, kerana ada big screen di luar Dewan. So jangan susah hatilah. Beramai-ramai datang membicarakan tentang isu pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Perlis ni dah jadi negeri ilmu. Kalau boleh setiap minggu kita ada program-program berskala besar untuk membicarakan isu-isu umat. Jadi tuan-tuan, saya menjemputlah tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir beramai-ramai supaya kita dapat mengambil peluang perbincangan ilmu, dialog terbuka. Dua pendirian yang berbeza disatukan di atas satu pentas. Kita bertarung idea, kita bertarung pandangan dan hujah secara sihat, bukan main gutuk-gutuk. Ini bukan cara akademik. Jadi Perlis menyahut seruan untuk melakukan
orang kata apa, perbincangan akademik. Jadi Kolej Universiti Islam Perlis, kita nak memartabatkan kerja-kerja ilmiah. Sebab kalau tuan-tuan pergi universiti kat mana-mana pun di barat, dia ada dia punya perbahasan ilmiah dia. Jadi patutnya universiti kena ambil peluang ni. Jadi kita Kolej Universiti Islam Perlis, kita ambil lah ruang dan peluang yang ada ni. Dan insya-Allah ada lagi lah, nanti kita akan anjurkan dialog-dialog ilmiah, membicarakan tentang isu-isu semasa. Okey? 25 hari bulan tuan-tuan, save date, letak dalam kalender. Okey, kita masuk kepada perbincangan kita, muka surat 90. Kita berada pada tajuk ataupun pada bab yang keempat, memahami hadis berdasarkan ilmu maqasid syariah. Kita dah bincang dulu maksud maqasid syariah, dan kita telah pun melihat di sana ada ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh umat Islam supaya tidak terlalu literal dalam memahami dalil-dalil syar'i. Di sana ada hadis yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tentang bahaya golongan yang hanya memahami dalil dengan makna literal tanpa melihat kepada kita panggil objektif, matlamat di sebalik pensyariatan ataupun di sebalik dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zul Khuwaisirah. Siapa dia Zul Khuwaisirah ni? Zul Khuwaisirah ni orang yang tak puas hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut pembahagian harta rampasan perang. Waktu Nabi bedakan harta rampasan perang, dia tengok, lalu dia sebut, i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, Nabi kata, kalau aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil? Sedangkan aku ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipercayai oleh Allah dan penduduk langit. Perkataan dia tu perkataan yang menunjukkan dia ni problem. Dia tak percaya dengan keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sebut dia ni akan melahirkan satu puak, akan melahirkan satu keturunan yang hanya memahami dalil dengan pemahaman yang singkat dan pemahaman yang cetek. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, inna min dhi'i hadha au fi aqibi hadha qauman yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah yaqtuluna ahlal islam wa yada'una ahlal awthan la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla'at. Nabi mengatakan, sesungguhnya akan keluar daripada keturunan lelaki ni ataupun daripada generasi yang dilahirkan oleh lelaki ni. Siapa tu? Zul Khuwaisirah. Nama dia Zul Khuwaisirah. Mereka akan keluar satu kaum daripada keturunan lelaki ni, kaum yang membaca Quran. Baca Quran, la yujawizu hanajirahum. Hunjarah ni hunjurah. Mereka baca Quran tetapi tak lepas kerongkong mereka. Maksudnya Quran yang mereka baca tak sampai ke jiwa. Quran yang mereka baca tidak ada tadabbur, tidak memahami makna. Sebab tu golongan yang Nabi sebut baca Quran tapi tak lepas kerongkong ni, tak sampai ke jiwa ni, Nabi kata yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka akan keluar daripada agama seperti mana anak panah keluar daripada sasarannya. Seperti mana anak panah keluar daripada sasarannya. Yaqtuluna ahlal Islam, dan mereka ni
akan membunuh orang-orang Islam. Wa yad'una ahlal awthan, dan mereka akan meninggalkan orang-orang yang menyembah berhala. La in ana adraktuhum, kalau aku, Nabi kata, kalau aku mampu untuk bertemu dengan mereka, la aqtulannahum qatla'at, aku akan bunuh mereka seperti mana pembunuhan yang berlaku kepada kaum 'Ad. Aku akan perangi mereka seperti mana diperanginya golongan 'Ad. Maksudnya apa? Nabi kata golongan ni bahaya. Golongan ni bahaya. Siapa golongan ni? Golongan ni dalam sejarah Islam dipanggil sebagai golongan Khawarij. Siapa golongan Khawarij? Golongan Khawarij ialah golongan yang keluar daripada majlis tahkim yang berlaku di antara Ali dan juga Muawiyah. Ali dan Muawiyah berdamai. Dia orang tak setuju. Dia orang keluar lawan Ali, lawan Muawiyah. Bahkan mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Kenapa mereka mengkafirkan orang? Kerana mereka baca ayat Al-Quran dan hadis Nabi dan mereka faham secara literal. Antaranya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la yu'minu la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang penzina itu, dalam hadis Nabi sebut kama qala, Nabi kata tidaklah seorang penzina itu ketika mana dia berzina dia beriman. La yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, orang yang mencuri dia tak mencuri dalam keadaan dia beriman. Hadis seperti ini tuan-tuan, Nabi kata orang yang berzina tak beriman, orang yang mencuri tak beriman. Dia faham literal. Oh, maksudnya siapa berzina, siapa mencuri, kafir. Simple. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, Nabi kata apa? La yadkhulnal jannah wala yajidna rihaha. Satu hadis yang glamour, yang sentiasa ustaz-ustaz kita duk baca, yang Nabi sebut sinfani min ahli nar lam arahuma, dua golongan daripada kalangan umat aku yang menjadi ahli neraka, lam arahuma, aku tak pernah tengok di zaman ni. Pertama, qaumun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas, satu kaum yang bawa cemeti, yang memukul manusia dengan cemetinya. Apa ni? Pegawai kepada pemimpin yang zalim, pukul orang. Satu. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Nabi kata satu lagi golongan perempuan yang berpakaian tetapi tidak berpakaian. Perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Ma'ilatun mumilat, jalannya lenggang-lenggok, ajak orang ikut mereka, ajak orang lain untuk mengikuti cara mereka. Kepala mereka itu condong seperti bonggol unta. Kepala mereka itu seperti bonggol unta yang condong. Apa maksudnya? Dibesarkan sanggulnya nak tunjuk ke orang, berlebih-lebihan dalam berfashion. Dan golongan ini la yadkhulnal jannah, tak masuk syurga dan tak dapat bau syurga. Masuk syurga pun tidak, dapat bau syurga pun tidak. Orang yang faham literal, dia kata siapa-siapa
siapa-siapa yang tak tutup aurat tak masuk syurga, tak dapat bau syurga. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Golongan Khawarij kata kafir lah tu, sebab tu tak masuk syurga kan. La yadkhulul jannah namam, orang yang mengadu domba tak masuk syurga. Tengok, kafir lah tu, sebab tu tak masuk syurga. Jadi akhirnya pemahaman literal yang seperti ini membina satu sifat ekstremisme, sebab mereka faham sesiapa yang murtad perlu dibunuh. Siapa yang buat dosa besar murtad, bila murtad bunuh. Inilah pemikiran Khawarij yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut akan keluar daripada keturunan dia ni. Inilah pemikiran ekstremis. Hari ini ada tak golongan Khawarij? Ada. Sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir, buat silap sikit kafir. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah, mereka tak cepat mengkafirkan orang. Kerana nak kafirkan orang ni perlu ditegakkan hujah. Macam mana tegakkan hujah? Panggil dia. Kalau pemerintah, tangkap dia, hujah dengan dia, nyatakan dalil pada dia, apa yang kau buat ni salah. Mungkin dia tak tahu, kerana antara yang menghalang kekufuran berlaku ialah jahil. Mungkin sebab gila, kita duk kafirkan dia, rupanya dia gila. Orang gila mana ada taklif. Mungkin sebab mabuk, disebut perkataan tengah mabuk. Mungkin sebab dia ada takwilan, dia faham dengan lain, dia ada alasan dia yang tak valid. Walaupun tak valid tapi tetap ada alasan. Maka sebab itu kena tegakkan hujah dulu. Golongan ahli sunnah bila tengok dalil-dalil yang macam ini, mereka akan cari dulu hadis-hadis lain yang berkaitan. Yang ni kita akan masuk bab yang seterusnya nanti, iaitu memahami hadis berdasarkan hadis-hadis lain yang ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di sana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, di kalangan umat ni ada yang buat dosa. Bila buat dosa, sampai ke negeri akhirat, timbang amalan berat belah jahat. Sedangkan dia beriman, berat belah jahat. Dia pergi mana tuan-tuan? Timbang amalan berat belah jahat, dia pergi mana? Agak-agak. Ahli sunnah kata tahta masyiatillah. Orang yang amalan jahat dia lebih daripada amalan baik dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Kalau Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh azab dia. Sebab tu kita ahli sunnah bila tengok orang berdosa, kita boleh kata hang confirm ahli neraka, tak boleh. Selagi mana tak ada dalil spesifik kata nama dia ahli neraka, tak boleh. Selagi mana dia beriman, selagi mana dia Muslim, kita kata huwa tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah. Sebab yang berhak tentukan nasib dia hanya Allah. Ada tak orang yang berdosa? Dosa banyak, tapi dia beriman, sampai negeri akhirat, sampai padang mahsyar, timbang-timbang berat belah jahat, tapi Allah Ta'ala ampunkan dia. Ada. Itu atas kehendak Allah. Kita pun lega ke? Jangan lega sangat. Oh tak apalah ustaz, kita bolehlah buat dosa. Tak, ada juga yang tak selamat. Ada juga yang timbang-timbang berat belah jahat, tom campak tu yang masuk dalam neraka. Ada juga. Ada juga yang bawa pahala banyak. Dia ahli salat, dia ahli puasa, dia ahli zakat. Sampai kat padang mahsyar habis pahala dia. Dosa pula bertambah. Siapa dia? Masa kat dunia suka buat zalim kat orang, masa kat dunia suka mengumpat orang, masa kat dunia suka pukul orang, habis pahala dia.
dosa pula bertambah. Maka Allah ambil dia, campak masuk dalam neraka. Pun ada juga. Ada tak hadis yang menyebutkan orang yang masuk dalam neraka ni, kalau dia ada iman, akan dikeluarkan daripada neraka? Bila seksaan dia tamat, dia keluar. Kan dulu kita pernah cerita, oh saya tak pernah cerita kat masjid ni. Ada satu hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi cerita tentang orang yang paling last keluar daripada neraka, daripada kalangan orang mukmin. Dialah paling last sekali. Bila keluar daripada neraka, Allah jadikan mukanya tu masih menghadap neraka. Maka dia pun berdoa kepada Allah, Allahumma sarrif wajhi 'anil nar. Atau kama qala, ya Allah, tolonglah palingkan mukaku daripada neraka ni. Fa innahu qad ahraqani zakauha wa qashabani rihuha. Ya Rasul, ya Allah, tolonglah paling mukaku daripada neraka ni, kerana panas neraka ni membakar mukaku, dan bau neraka ni menjadikan aku tak selesa. Kan neraka ni macam-macam bau. Bau nanah, bau darah. So dia kata, ya Allah, palingkan muka aku. Tuhan tanya dia, kalau aku palingkan, fahal asaita an tas'alani ghairah? Ada tak kemungkinan engkau akan minta benda lain selain daripada apa yang kau minta sekarang? Dia kata, la ya Rab, tidak wahai Tuhan. Dia kata, aku tak minta benda lain. Dia pun bagi perjanjian daripada Tuhan. Dia berjanji sungguh dengan Tuhan, bersumpah tak nak minta benda lain. Maka Tuhan pun palingkanlah muka dia daripada neraka. Bila paling pada neraka, dia ternampak syurga. Dia nampak syurga daripada jauh, kan? Nampak syurga sayup-sayup aja. Teringin nak pergi dekat. Bila teringin nak pergi dekat, nak minta pada Tuhan kan? Tadi minta lain kan? Tadi minta nak berpaling daripada neraka saja, dah nampak syurga, macam nak minta ni. Tapi nak minta malu. Sebab tadi dah janji tak nak minta benda lain. Maka pun dia diam kejap. Tapi manusia ni kan sifat dia tak tahan. Minta juga dia kata, Allahumma qarribni ila babil jannah. Ya Allah, tolonglah dekatkan saya kat pintu syurga. Pintu je. Sebab nak minta masuk terus itu mungkin nampak macam gelojoh sangat. Nak pergi dekatkan pintu je. Sebab nampak macam menarik pintu tu. Apa kata Tuhan kat dia? Ya bena Adam, ma aghdarak, alasta qad a'taita uhudaka wa mawathiqaka an la tas'alani ghairah. Wahai anak Adam, alangkah mungkirnya engkau pada janji. Tadi dah janji kan, tak nak minta benda lain. Tadi dah bagi perjanjian, dah berjanji siap-siap, buat sumpah bagai, tak nak minta benda lain. Dia pun minta. Tuhan kata, kalau aku bagi ni, kau nak minta benda lain lagi tak? Dia kata, la ya Rab, tak, aku tak minta benda lain, nak duduk depan pintu. Maka dia pun buat perjanjian dengan Tuhan, dia bersumpah dan sebagainya. Tuhan pun dekatkanlah dia ke pintu syurga. Bila dia sampai kat pintu syurga, tuan-tuan, dia tengok kegembiraan syurga ni. Dia tengok nikmat-nikmat dalam syurga ni. Bila dia dah dekat, dia tengok kegembiraan syurga, dia tak boleh tahan. Dia nak minta masuk syurga, tapi teringat, tadi aku dah buat perjanjian dah, tak nak minta benda lain. Tapi tak tahan juga. Dia kata, ya Rab, adkhilnil jannah, wahai Tuhan, masukkanlah aku dalam syurga. Ya bena Adam, ma aghdarak, wahai anak Adam, alangkah mungkirnya engkau pada janji. Fahal
a'taita uhudaka wa mawathiqaka alla tas'alani ghairah. Tadi bukan kau dah bagi perjanjian ke tak nak minta benda lain? Tapi akhirnya Tuhan bagilah kat dia. Kan? Tapi nak ceritanya apa dia? Ada orang mukmin yang masuk neraka dengan dosa besar yang dia buat, diazab dalam neraka, tapi akhirnya keluar. Akhirnya keluar. Bila keluar maksudnya apa? Ada iman lah. Bila keluar maksudnya ada iman. Jadi ahli sunnah wal jamaah dia faham, dia kata hadis-hadis yang Nabi SAW menafikan iman bagi dosa-dosa besar yang mana pelakunya tak murtad dengan melakukannya, seperti zina, seperti mencuri, perlu ditakwil. Takwilannya adalah iman itu berkurang, bukan iman itu tak ada langsung. Sebab itu dalam hadis Nabi kata la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu apabila sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi diri dia sendiri. Bukan maksud dia tak ada iman jadi kafir, tak, dia tak sempurna iman. Jadi sebahagian golongan Khawarij mereka terlalu literal dalam memahami dalil-dalil syar'i, maka sebab itu mereka membunuh orang-orang Islam. Nabi kata yaqtuluna ahlal Islam, mereka bunuh orang Islam. Wa yad'una ahlal awthan, mereka meninggalkan penyembah-penyembah berhala. Kenapa mereka tinggalkan penyembah berhala? Mereka kata ini memang kafir dah. Orang Islam siapa yang mencuri aja kafir, bunuh. Golongan ekstremis macam inilah keadaannya. Tak ada ketelitian, tidak cuba memahami dalil secara penuh dan holistik. Ini problem golongan Khawarij. Kan? Sebagai orang dia silap faham, dia ingat inilah golongan Wahabi ni suka bunuh orang Islam. Bukan Wahabi, Khawarij. Wahabi ni saya pun tak tahu istilah maksud apa. Semalam tuanku bertitah, perleh tak ada kaitan langsung dengan Wahabi. Betul lah, kita pun tak tahu Wahabi ni apa dia. Hang Wahabi, pasal apa aku Wahabi? Hang Wahabi lah. Iyalah, tolonglah bagi tahu Wahabi tu apa. Tak ada, hang Wahabi juga. Saya bukan Wahabi. Dia jawab balik, memanglah mana ada Wahabi mengaku Wahabi. Oh, jam kita tanya dia balik, hang Wahabi tak? Aku bukan. Memang Wahabi tak mengaku. Hang mau Wahabi sekali lah. Kacau, semua orang jadi Wahabi belaka. Imam masjid negara kena tampar pun Wahabi punya kerja. Padahal yang buat tu orang psikiatris, orang yang apa? Bukan psikiatris, orang yang ada masalah psikiatri, orang tak apa betul. Wahabi juga kena. Saya ingat dalam dunia ni, kalau betul lah Wahabi ni ada, dia adalah satu gerakan yang paling berjaya sekali. Dia masuk dalam semua bidang. Apa masalah? Tuduh Wahabi. Dan Wahabi ni satu istilah yang paling elastik. Sangat-sangat, orang kata apa? Fleksibel. Semua orang boleh masuk. Kalau tuan-tuan tengok, sebahagian daripada orang bukan Islam pun kalau tak puas hati, dia kata ini kerja Wahabi. Sesat Wahabi ni. Oh, kau main lagi. Syiah pun anti Wahabi. Sufi pun sebahagian besar lah anti Wahabi. Jadi Wahabi ni jadi satu istilah yang dimusuhi oleh ramai puak, tapi tak tahu apa dia. Tolong berikan satu definisi yang jamek dan manik, yang precise, yang lengkap tentang Wahabi. Apa dia? Tak ada. Kalau tak ada, tolonglah. Sebab dia kadang-kadang definisi ni ada definisi by ayat, ada definisi by contoh, ada definisi dengan isyarat. Contoh, orang tanya kita, tolong tunjuk kat saya, tolong bagi tahu saya definisi Melayu. Tak payah, tu Melayu. Macam tu Melayu lah tu. Ataupun ciri-ciri dia Melayu, kan? Kita boleh definisikan. Tapi Wahabi, tolong definisikan saya. Oh, tak boleh, kerana definisi Wahabi terlalu luas. Tolong tunjuk kat saya siapa Wahabi. Setakat ni
secara rasmi tak ada lagi orang yang dituduh Wahabi, tak ada. Yang ada cuma tuduhan, gelaran rasmi. Katalah negeri ke, tolong bagi senarai Wahabi Malaysia, tolong bagi kalau betul benda tu bahaya. Semalam saya bincang dengan satu orang masa tengah makan lepas masa majlis penutup perkampungan sunnah tu. Dia orang biasa-biasa, dia bukan ustaz lah, tapi dia orang profesional lah kan, dia pegawai kerajaan besar juga jawatan dia. Sembang-sembang kat meja, dia kata ustaz, ada seorang, bila tuanku duk bertitah kata Perlis bukan Wahabi, tak ada kaitan dengan Wahabi. Dia duk bincang, dia kata dia orang cerdik lah. Dia kata saya ada dengar satu orang ustaz duk cerita pasal bahaya Wahabi. Duk buat roadshow ni, pergi negeri ni duk cerita Wahabi bahaya, pergi negeri sana kata Wahabi bahaya, duk negeri sini kata Wahabi bahaya. Dia dengar, dia kata saya dengar lah ustaz. Okey, tajuknya bahayalah Wahabi ni, tapi bila saya dengar, saya tak nampak pun bahaya kat mana. Lah kali saya tengok video Mufti Perlis baru saya faham. Kadang-kadang orang ni dimomokkan dengan istilah supaya orang takut jangan dengar, sedangkan tak ada bahaya apa pun. Tuan-tuan, negeri Perlis ni orang selalu tuduh Wahabi. Saya tak nampak ada pergaduhan agama ataupun pergaduhan aliran ataupun kafir-mengkafir kat negeri ni. Ramai je orang luar datang. Saya pun orang luar, saya orang Perak. Tak ada pula orang Perlis duk diskriminasi saya, orang luar dia tampar saya, tak ada pun. Siap bagi jagung ke, saya pun bagi jagung kat saya kan. Kan, pantang saya sebut nak makan apa, nak makan mangga, 2 plastik besar datang. Sampai saya terpaksa pula bagi ke orang lain. Sebab orang Perlis baik. Saya tak tahulah kalau itu sifat ekstremis, minta 2 biji bagi 2 plastik. Tak nampak di mana ekstrimnya tu kan. Arab Saudi umpamanya, negeri yang selalu terima gelaran Wahabi, berapa ramai yang dibunuh pergi umrah, berapa ramai yang dibunuh pergi haji? Tak ada pula kan. Jadi sebab itu kita pun kadang-kadang keliru dengan istilah ni. Istilah yang sebenar Khawarij. Ada tak golongan ni? Ada golongan ni yang jadi teroris tu Khawarij tu. Sikit-sikit kafir, sikit-sikit kafir. Jadi kita, orang kata apa, kena betulkan istilah. Kena betulkan istilah supaya kita gunakan istilah di tempat yang betul. Okey? Baik. So hadis ni nak bagi tahu bahaya kalau fahami dalil syar'i hanya pakai literal je. Bukan saya kata literal tu tak berguna. Literal tu kena faham juga. Tapi kadang-kadang kena tengok lebih dalam supaya dapat makna yang seimbang. Bukan hanya semata-mata literal tanpa melihat kepada maksud ataupun matlamat ataupun objektif di sebalik dalil. Faedah maqasid syariah dalam memahami teks hadis. Bila kata kena faham hadis qad maqasid, faham hadis qad maqasid, maqasid ni objektif syariah. Apa faedahnya? Pertama, menjaga masalih, yakni kepentingan, dan menggugurkan kerosakan ketika mentafsirkan teks hadis. Penting ni, bila kita baca hadis kena faham objektif di sebaliknya. Kalau tak faham, takut-takut kita menggugurkan kepentingan, sedangkan kepentingan tu yang Nabi nak. Sebab itu Al-Iz bin Abdissalam, seorang ulama mazhab Syafi'i, dia kata apa? Wa qad alimna min mawaridis syara' wa masadirihi anna matlub asy-syara' innama huwa masalihul ibad fi dinihim wa dunyahum. Sesungguhnya kita telah mengetahui daripada sumber-sumber syarak dan rujukan-rujukan syarak yang dimaksudkan. Sesungguhnya matlamat syarak ialah menjaga kepentingan hamba dalam dunia, dalam agama mereka dan dalam dunia mereka. Umpamanya, contoh nak bagi faham, Nabi SAW sebut dalam hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ini sahih, hadis Abu Daud. Sesiapa yang menyerupai, meniru-niru sesuatu kaum, maka dia daripada kaum tersebut. Tuan-tuan ada dengar cerita Bon Odori? Tahu? Tarian Jepun. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Kan?
Kalau kita baca laman web perlancongan Jepun, memang dia kata tarian ni ada kaitan dengan agama. Kalau tanya orang Jepun pun, sebahagian kata memang ada kaitan dengan agama. Sebahagian orang Jepun yang muda-muda pula kata saya bukan percaya pun. Kerana orang Jepun banyak dah jadi free thinker, dah jadi atheist, orang yang tak percaya agama. Tapi tak boleh nafi sebahagian memang ada kepercayaan agama tu lagi, walaupun tak semua. Jadi timbul persoalan, Bon Odori ni yang asalnya memang daripada agama, boleh ke tak boleh? Jakim kata tak boleh, Selangor kata boleh. Saya kata kalau nak jadi tak boleh, tuduh aja Wahabi, mesti tak boleh, tak ada tauliah. Tu melawak lah, saja nak bagi, nak ketuk sikit kepala dia pun ni kan. Sebab kalau Wahabi tak ada tauliah, maka tak boleh. Tapi sebab Bon Odori ni mungkin bukan Wahabi agaknya, tu kata boleh. Tapi bila kita selidik, sebenarnya tak boleh. Maka sebab apa tak boleh? Sebab dia ada asas agama yang masih belum dibersihkan. Sebab tu Mufti Perlis pun buat kenyataan, kalau nak benarkan, pertama kena tukar nama, yang kedua kena buang unsur-unsur agama tu. Senang, buat tarian barulah, buh nama baru. Jangan ada kepercayaan agama. Tu boleh. Tapi itulah kadang media ni jahat sikit tau. Dia buat caption, Mufti Perlis suruh tukar nama. Orang Melayu malas baca tajuk je. Hentam mufti kita seolah-olah mufti kita bila tukar nama jadi okey, sedangkan dia minta dua benda. Yang difokus satu daripada dua. Ni masalah. Kan? Nabi tak bagi kita menyerupai kaum yang kafir ni sebab apa? Sebab nak menunjukkan izzah agama, nak menunjukkan kemuliaan, kekuatan agama. Itu sebab ada. Okey, bila itu matlamat dia, maka literalnya Nabi tak bagi menyamai sesuatu kaum yang kafir ni. Literal kita faham. Tapi matlamat dia apa? Matlamat dia nak tunjuk agama ni ada identiti sendiri. Kalau orang Kristian pakai salib dan itu lambang agama dia, kita boleh tak pakai salib? Tak payahlah pakai. Sebab agama kita ada kemuliaan. Bila kita pakai, kita dah terikut seolah-olah macam orang yang kita ikut tu superior. Dia lebih mulia daripada kita. Maka kita ada minda tunduk pada orang bukan Islam dalam semua keadaan. Dia lebih power daripada kita. Nabi tak nak yang tu. Tu matlamat dia. Tapi bila baca hadis ni, faham matlamat ni, kadang-kadang dengan matlamat ini kita tak boleh capai pada satu keadaan berbeza dengan keadaan yang lain. Ibn Taymiyah ada huraian untuk hadis ni. Ibn Taymiyah kata apa? Tengok, saya hurai di situ. Hadis ini secara zahirnya memberi maksud bahawa kita dilarang meniru fashion mahupun pakaian agama lain secara mutlak. Tak boleh. Literalnya begitu. Tak boleh tiru orang kafir. Lambang agama. Tak boleh pakai lambang agama orang bukan Islam. Tak boleh. Okey. Maka setiap orang Muslim dilarang untuk menyerupai imej agama penganut agama lain selain daripada Islam. Nak pakai pakaian macam padri, tak boleh lah. Nak pakai pakaian macam Sami Buddha, tak boleh lah. Kerana itu pakaian agama dia. Bila kita pakai, kita seolah-olah telah mengiktiraf dia. Habis itu ustaz, kita tak iktiraf lah. Kita boleh iktiraf kewujudan, tapi kita tak boleh iktiraf kebenaran. Faham? Kita iktiraf dia wujud, kita biarkanlah dia dengan lakum dinukum waliyadin. Dia wujud. Dia nak beriman ikut cara dia, silakanlah. Selagi mana tak kacau ketenteraman awam, boleh lah. Tapi iktiraf tak kebenarannya, kita kata agama tu betul tak? Kita tak boleh kata agama tu betul. Agama itu kufur. Agama yang betul Islam. Iktiraf kewujudan bukan semestinya mengiktiraf kebenaran. Okey.
Ibn Taymiyah mengasaskan pemahamannya terhadap teks hadis ini melalui ilmu maqasid syariah. Beliau menegaskan bahawa hadis ini mempunyai objektif tersendiri, iaitu pensyariatan, membezakan diri Muslim daripada imej agama lain adalah untuk menunjukkan kemuliaan, kekuatan dan jati diri Muslim setelah menganut Islam kepada kafir zimmi. Maksudnya orang Islam bila dah masuk Islam, bila menganut Islam, dia kena tunjukkan dia punya imej, dia kena tunjukkan dia punya izzah, dia kena tunjukkan kekuatan dia kepada orang kafir zimmi yang duduk dalam kerajaan Islam. Ia disyariatkan ketika kaum muslimin kuat. Tapi jika seorang muslim berada di negara kafir dan mereka lemah di sana, maka tidak disyariatkan untuk mereka membeza diri mereka dari imej zahir penduduk negara tersebut. Kalau orang Islam duduk dalam satu negara, negara tu kalau tengok orang Islam, kena pancung orang Islam. Kalau duduk negara orang bukan Islam, pakai pakaian Muslim, tak pakai pakaian seperti mana pakaian zahir mereka, kena bunuh. Maka Ibn Taymiyah kata pada masa tu dibenarkan kita untuk ambil kerana darurat nak menjaga nyawa. Tapi dengan syarat lah, benda tu betul-betul dalam penilaian yang adil lah. Sebab bukan sangka-sangka. Bukan sangka-sangka. Baik. Jika perkara itu dipercayai membawa kemudaratan, dibunuh atau dicederakan hanya kerana mereka Muslim, maksud kita boleh untuk ambil fashion zahir dia, sekadar yang mampu je, sekadar yang boleh je lah, bukan lebih-lebih, sekadar yang boleh saja, untuk mengelakkan diri kita dicederakan. Kalau setakat diganggu tak apa, sebab dia tak melibatkan nyawa. Yang ni kalau dibunuh ataupun dicederakan, boleh. Habis tu Ibn Taymiyah tak pegang ke hadis ni? Dia pegang lah, tapi dia faham objektif. Hadis ni waktu Islam tengah kuat, waktu Islam berkuasa. Kalau Islam pun ditindas, tak payah tunjuk kemuliaan lagi, bukan tak payah tunjuk kemuliaan, tak payah tunjuk kekuatan lah, memang kita lemah. Dan tunggu waktu kita kuat. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis, di peringkat awal pensyariatan, Nabi suka samakan, Nabi suka kalau sama syariat kita ni dengan ahli kitab pada peringkat awal. Kemudian bila dah stabil, dah kuat, barulah Nabi bezakan. Contohnya macam puasa Ashura. Kan Nabi sampai dekat Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa Ashura. Nabi tanya, kenapa mereka berpuasa Ashura? Dia orang kata, hari ini hari Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa. Kan? Hadzal yaum alladhi najjallahu Musa wa qaumah. Hari ini Allah Taala selamatkan Musa dan kaumnya. Maka Nabi kata apa? Nahnu ataupun ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Musa berbanding kamu. Fa amara bisiyami. Nabi pun fasama wa amara bisiyami. Nabi puasa dan Nabi mengarahkan sahabat untuk puasa. Puasa Ashura aja. Tapi bila hujung-hujung Islam dah kuat, orang Yahudi pun dah kalah, Nabi kata apa? La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau aku hidup lagi pada tahun depan, aku akan puasa 9 dan 10. Sebab nak bezakan daripada orang Yahudi. Nabi SAW sebut dalam hadis, khaliful Yahud, berbezalah kamu dengan orang Yahudi. Kan? Maksudnya kalau kamu nak salat dalam keadaan perlu pakai kasut, tak payah buka. Kalau kasut tu tak bernajis. Sallu fi ni'alikum, salat dalam selipar kamu, boleh. Kalau tak perlu buka kasut lah. Sebab orang Yahudi tak salat dalam selipar dia, walaupun selipar dia bersih. Jadi sebab itu, ni di peringkat akhir-akhir ni, waktu masa tu Islam dah kuat dah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena faham hadis ni berdasarkan kepada maqasid syariah. Yang kedua, dapat melaksanakan objektif syarak. Kadang-kadang memegang literal tak boleh nak implement ataupun tak dapat nak menetapkan objektif syarak di sebalik pensyariatan tu. Kita akan tengok. Baik. Dalam sesetengah hukum yang Allah Ta'ala syariatkan, ada objektif yang diketahui. Contoh, Allah suruh kita bayar zakat. Bayar zakat untuk apa? Apa objektif pensyariatan zakat? Bantu orang miskin lah, kan? Bantu asnaf, kan? Jadi kita faham yang tu. Tapi ada waktunya pegang dengan literal, ada waktu, bukan setiap waktu. Kadang-kadang pegang literal tak capai objektif. Tengok hadis yang saya beritahu muka surat 93. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir 'ala al-'abd wal-hur wal-dhakar wal-untha wal-saghir wal-kabir min al-muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila as-salah. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, sahabat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah sebanyak 1 gantang daripada tamar ataupun 1 gantang daripada bali ke atas hamba ataupun orang yang merdeka, lelaki ataupun perempuan, yang budak ataupun orang besar daripada kalangan kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ia dibayar sebelum daripada keluarnya manusia pergi salat hari raya. Okey, kita bagi laluan pada azan dulu. Okey, tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Saya bacakan hadis tadi berkenaan dengan zakat fitrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh bayar zakat fitrah ni berapa gantang? 1 gantang. 1 gantang daripada apa? Daripada tamar. 1 gantang daripada bali. Kalau kita pegang literal, di zaman kita, di tempat kita, saya nak pakai hadis ni ustaz, jadi bila sampai aja waktu bayar zakat fitrah, dia beli segantang tamar, dia bagi ke orang miskin. Adakah itu mencapai maksud syariat? Sedangkan orang Melayu bukan makan sangat tamar. Orang miskin Melayu, orang Kuala Perlis, makan banyak ke tamar? Kan? Kita makan tamar bila? Bila datang seruan Yusuf Tayyub. Kan? Waktu lain jarang makan tamar orang Melayu ni. Orang Melayu makan apa? Orang Melayu makan beras, makan nasi. Orang Perlis makan pulut sikit. Nasi pun makan, pulut pun makan. Saya tengok kat sini banyak pulut. Pulut ikan masin lah, pulut ayam lah, kan. Pulut derian lah. Orang Perak jarang sikit kita makan pulut kuning lah. Itu pun waktu kenduri. Waktu lain tu jarang sikit jumpa pulut. Tak tahulah belah utara, tapi kalau belah Ipoh, belah selatan jarang sikit jumpa lah. Jadi kalau kita pegang literal semata-mata, kita tak mencapai maksud syarak. Tambahan pula di zaman ini, orang miskin tu kadang-kadang dia bukan kurang dari sudut makan, dia kurang dari sudut belanja lain. Waktu raya tu dia nak beli baju, kadang-kadang dia nak beli lauk. Kita bagi beras kat dia, lauk tak ada. Jadi masak nasi, kicap pun tak ada, kan? Jadi dia macam tak berapa mencapai maksud. Oleh sebab itu Al-Imam Abu Hanifah membenarkan
untuk orang Islam keluarkan nilaian gantang tamar dan juga gantang bali tu tadi, gandum tu tadi. Gantang gandum tu boleh keluar nilai. Oleh kerana kita ni makanan ruji kita berah, nasi, maka sebab itu nilaian dia nilaian segantang berah. Nilaian ni nilaian segantang berah. Jadi kita bayar pakai nilai. Yang kita bayar pakai nilai ni mazhab apa tuan-tuan? Mazhab apa? Mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Kalau ikut mazhab Syafi'i sah tak? Tak sah. Kalau ikut mazhab Hanbali sah tak? Tak sah. Kalau ikut mazhab Maliki sah tak? Tak sah. Hanafi. Jadi kebanyakan, bukan kata kebanyakan, semua negeri kat Malaysia ni memakai mazhab Hanafi dalam masalah ni. Habis tu yang lain tu tak betul ke Ustaz? Yang lain tu betul, sebab fatwa tu dikeluarkan pada zaman tu. Dah kalau betul boleh bayar pakai duit, kenapa Nabi tak sebut duit? Kenapa pasal apa Nabi tak sebut duit? Sebut je lah duit, kan senang. Kita kena tahu background sesebuah hadis itu diucapkan. Tahu background? Background ni maksudnya latar, persekitaran hadis itu diucapkan. Orang Arab zaman dulu ni, duit emas dia dipanggil dinar, duit perak dia dipanggil dirham. Duit emas dengan duit perak ni datang dari mana? Dia bukan datang daripada negara Arab, dia datang daripada Rom, dia datang daripada Parsi. Orang Arab tak ada duit tu, tapi datang bila orang Arab meniaga dengan orang Rom dan orang Parsi, dapatlah duit emas perak ni. Sebab tu pada zaman Omar ni ada cadangan. Bila masuk zaman pemerintahan Omar ni dia ada cadang. Dia panggil kabinet dia panggil esko-esko dia, mesyuarat. Kita tak mau bergantung lagi dah dengan mata wang asing ni. Kita tak mau lagi dah mata wang Rom dan Parsi ni. Kita nak buat mata wang kita sendiri. Jadi orang Arab ni dia fikirlah kan, Exco Omar ni fikir ada cadangan. Macam mana kita nak buat mata wang kita sendiri sebagai kerajaan? Ada yang cadang, kita ambil kulit unta jadikan mata wang. Sebab orang Arab kan banyak unta. Jadi ada cadangan nak buat kulit unta jadi mata wang. Tapi cadangan tu diterima tak? Ditolak. Sebab fala ibila idzan. Kalau macam tu, nanti unta semua bogel, tidak ada kulit. Semua orang ambil kulit buat duit. Tapi cadangan tu dah ada dalam kepala Umar. Jadi harta orang Arab ni apa dia? Harta orang Arab zaman dulu, unta, kambing, tamar, gandum. Itulah harta orang Arab. Sebab orang Arab ni dia hidup simple, padang pasir kan. Jadi itulah harta orang Arab. Jadi bila Nabi SAW sebut berkenaan dengan segantang tu, itu adalah harta zaman dulu yang orang Arab ada kan. Sebab kalau nak pergi cari duit emas ni beli barang yang besar-besar boleh lah. Duit perak ni pun beli barang yang besar-besar boleh lah. Kalau beli barang yang kecil-kecil ni, dia ada dua cara. Sama ada mereka bayar pakai barter trade, atau barter trade, tukar barang dengan barang, ataupun mereka akan gunakan satu lagi mata wang yang dipanggil sebagai fulus. Biasa saya dengar kan ustaz sebut al-fulus fid dunya wal manfus bil akhirah kan. Biasa ustaz sebut macam tu. Fulus ni ada. Tapi fulus ni kadang-kadang laku, kadang-kadang tak laku, sebab dia diperbuat daripada bronze. Kadang-kadang dia laku, kadang-kadang dia tak laku. Sebab tu orang yang hilang harta dipanggil muflis.
Diambil daripada perkataan fulus, iaitu sarat amwaluhu fulusa. Harta emas dan perak dia telah menjadi fulus. Dah jadi murah dah. Jadi dia hilang pendapatan. Tak ada nilai dah harta yang dia ada. Itu panggil muflis. Jadi kita kena tahu latar. Kalau pegang kepada literal tu di zaman ni, berkemungkinan maksud tidak tercapai. Sedangkan maksud syarak tu adalah nak bagi orang miskin gembira dan dapat makan dengan makanan yang elok pada hari raya. Jadi kita kalau bagi duit, dia boleh beli baju gembira di hari raya. Kalau kita bagi duit, dia boleh beli lauk, boleh beli rendang, kan, di hari raya. Bukan hanya sekadar makan beras, tapi perlu juga lauk sikit, barulah dia happy daripada makan nasi kosong ya. Wallahu a'lam. Okey? Ni ada soalan ni tiba-tiba letak atas meja saya ni. Saya tengok soalan dulu ya. Soalan saya, dia kata, macam mana pula kalau si isteri yang melakukan ibadah korban, dia ada mukadimah. Kalau ketua keluarga buat korban, semua ahli-ahlinya akan dapat pahala. Dia kata gitu. Soalannya, macam mana pula kalau si isteri yang melakukan ibadah korban? Hadis Abu Ayyub menyatakan di zaman Nabi SAW, ketua keluarga akan buat korban dan niatkan pahala untuk dia dan ahli keluarganya. Dan Nabi SAW juga menunjukkan hadis yang sama. Nabi sembelih untuk dia dan ahli keluarganya. Kan, kalau dia niatkan untuk dia dan ahli keluarganya, maka cukuplah, terlaksanalah pensyariatan korban ke atas keluarga dia. Satu bahagian cukup untuk dia dan ahli keluarga dia, yang bawah tanggungan dia lah. Tapi yang ni dia nak tanya isteri, boleh tak? Patutnya suami buat korban kan, tapi suami tak mampu nak buat korban. Memang ada kadang-kadang suami tak mampu, isteri mampu. Sebab duit suami ada sebahagian hak isteri, duit isteri memang tak ada langsung hak suami. Kan? Betul? Isteri ada gaji, tapi disimpan je duit dia, membukit. Yang lelaki ni, suami ni, dia bayar tu, dia bayar ni, dia bagi nafkah untuk anak-anak apa semua, habis. So bila sampai raya korban, tak ada. Maka ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Ya, ulama beza pendapat. Ada yang kata isteri kalau beli sebatu bahagian korban, dia niat untuk dia dan ahli keluarga. Ada yang kata tak boleh, tak dapat, untuk dia je dapat, tapi untuk keluarga tak dapat. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang tepat, boleh. Selagi mana mereka itu keluarga yang sama, dia boleh niatkan untuk diri dia, untuk suami dia, dan juga untuk anak-anak dia. Wallahu a'lam. Menggunakan riwayat yang samalah, iaitu riwayat Abu Ayyub tadi. Macam mana pula, ni ada soalan B. Dia punya soalan ni dah macam exam, ada pecah-pecah. Dia buat mukadimah dulu, lepas tu ada soalan A, ada soalan B, dah macam soalan berstruktur. Bagus ni. Macam mana pula kalau si A buat korban kepada si B tanpa pengetahuan si B? Boleh ke si B mendapat pahala sebab si B tidak mengetahuinya? Kalau si B tahu, barulah boleh si B meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Mohon penjelasan. Kalau si A tu adalah bapa kepada si B ataupun suami kepada si B, dan dia niatkan untuk dia dan ahli keluarganya, okey lah, sebab itu memang ada dalil. Tapi kalau si B tu orang lain, tak ada kena-mengena, tapi dia saja je nak buat, kan, BFF punya pasal, best friend, saya nak buat untuk dia, surprise, dah sembelih baru beritahu, tak boleh lah. Sebab korban dia perlukan niat. Korban ni perlu niat, jadi kena bagi tahu dia, ni saya dah beli dah satu bahagian untuk kau. Dia kata boleh kan, tolong sembelih, baru dia sembelih, baru jadi. Sebab korban ibadah, dia memerlukan niat, jadi kena bagi tahu. Surprise waktu beli je, jangan waktu sembelih pun surprise. Dia kata betul-betul hari korban ni, betul-betul hari birthday best friend saya, jadi saya nak buat surprise. Sembelih, lepas sembelih dah lapar baru beritahu, surprise. Sebenarnya saya tak beritahu, ni hari-hari jadi. Dia tak boleh lah, dia kena beritahu awal-awal, kan. Orang Melayu kan suka surprise. Tuan-tuan tengok ada video baru-baru ni, surprise lain macam.
Pengantin atas pelamin, kawan-kawan bagi hadiah surprise. Ada tengok? Ha? Tak ada tengok? Kawan-kawan bagi hadiah. Saya nak sebut perkataan tu pun budak-budak tu ada. Satu hadiah yang tak sepatutnya diberi secara terbuka. Hilang dah malu orang Melayu ni. Kan? Hilang dah perasaan malu. Sedangkan perasaan malu tu benda yang perlu. Saya tak tahu tuan-tuan, demi sebuah konten kadang-kadang hilang malu, hilang pertimbangan. Benda ni bahaya, kan? Nak melawak pada-pada. Jangan sampai anak-anak tengok kita, budak-budak duk tengok video tu, diviralkan, budak-budak duk tengok, duk bagi hadiah bukan-bukan atas pelamin, siap tunjuk kat kamera ni. Benda lucah, kan? Malulah sikit. Awak tu dah bangka, kan? Bukan kata tua lagi dah, kan? Bangka dah. So jangan buat benda yang bukan-bukan lah, ya? Ni ada soalan berikutnya. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Syarat hadis sahih adalah bersambung sanad. Wih, panjang ni. Iaitu perawi mengambil riwayat secara langsung daripada perawi sebelumnya. Jika dilihat kepada syarat Imam Muslim, syaratnya cukup dengan sezaman. Berbeza dengan syarat Imam Bukhari yang mengisyaratkan sabit pertemuan. Tidakkah syarat sezaman dengan tidak sabit pertemuan ia bermaksud kemungkinan hadis itu berlaku illah seperti tadlis dan lain-lain? Ni soalan budak universiti. Tuan-tuan boleh saya jawab? Mana yang faham tu fahamlah, yang tak faham tu saya minta maaf. Sebenarnya kuliah hari ni saya slowkan sikit. Sebab ada yang komplain, dia kata Rora mengajar kami tak faham, tinggi sangat. Saya terpaksa imbang sikit lah. Sebab yang online pun duk dengar juga. Duk ni budak universiti ni, dia tanya soalan ni. Saya ingat mungkin ada yang tak faham kan? Apa benda pertemuan tak pertemuan? Okey, saya hurai. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, perawi hadis ni macam Imam Bukhari, macam Imam Muslim ni, dia orang bukan hidup zaman Nabi. Imam Bukhari meninggal 256 Hijrah, 256. Jauh daripada zaman Nabi. Imam Muslim meninggal 261. Jauh selepas kewafatan Nabi. So maksud Nabi ada, Bukhari tak ada, Muslim pun tak lahir lagi. Jadi macam mana Bukhari nak dapatkan riwayat daripada Nabi? Macam mana Muslim nak dapatkan riwayat daripada Nabi? Caranya adalah dengan melalui riwayat, periwayatan. Macam mana nak dapat periwayatan? Dia kena jumpa guru, yang mana guru dia, yang mana guru dia, yang mana guru dia, yang mana guru dia, sampai pada Nabi. Sampai sini boleh? Boleh faham, no? Jadi bila guru nak ambil daripada guru, daripada guru, daripada guru, kena pastikan first, senarai guru-guru ni, kredibiliti dia, pegangan agama dia bagus. Dia bukan orang yang buat dosa banyak. Kenapa tak nak orang yang buat dosa? Biasanya kalau orang buat dosa ni, dia tak takut menipu. Sebab dia buat dosa, kalau dia menipu atas nama Nabi, no big deal. Maka kita tak nak orang yang tak takut dengan dosa menipu. Kita kena, ulama-ulama hadis kena pergi tengok. Kena pergi tengok hidup dia macam mana. Dia solat tak solat? Dia minum arak ke tidak? Dia puasa ke tidak? Mereka akan tengok kehidupan dia. Tu first. Bila syarat pertama settle, okey, dia orang saleh, dia orang baik, dia salat jaga, dia tak menipu. Kalau dia katalah dia menipu, dia tak tipu lagi dalam hadis, tapi dalam kehidupan dia menipu. Bila cakap dia tipu, bila cakap dia tipu, ulama hadis kata riwayat dia tertolak. Walaupun tak ada bukti dia tipu dalam hadis, sebab kemungkinan dia tipu dalam hadis tu ada, maka riwayat dia langsung tak dipakai, kerana dia terbukti menipu waktu berurusan dengan manusia. Okey, satu syarat clear, katalah satu syarat, kita cek perawi hadis zaman dulu, cek tengok, okey, dia ni orang saleh,
Dia ni orang baik. Tapi ada tak orang baik yang ingatan dia lemah? Ada tak orang baik yang ingatan dia tak kuat? Ada tak orang baik yang lembab? Ada. Dia orang baik, saleh, tapi asyik lupa je kerja dia. Ada. Dia orang saleh, tapi bila dah tua dia nyanyuk. Ada tak? Ada. Maka sebab tu dia letak syarat nombor 2. Apa syarat nombor 2? Syarat nombor 2, dia mempunyai disiplin, jaga apa yang dia dapat melalui hadis. Sama ada dia hafal dalam dada dia, ataupun dia jaga tulisan dia kalau dia tulis dalam catatan dia. Ada perawi dia tak hafal, dia tulis. Kalau dia hafal, ingatan dia kena kuat. Kalau dia tak hafal, dia tulis, dia kena jaga tulisan dia. Jangan letak kata-kata. Kenapa jangan letak kata-kata? Takut-takut orang ambil buku dia, masuk lembaran yang bukan hadis dia, jangan dia tak hafal. Kalau dia jenis letak kata-kata buku dia, kita panggil dia sahibul ghaflah, mughaffal. Orang Penang kata ghafla jingga. Ghafla, dia jenis lalai, leka, jenis tak jaga. Orang macam ni tak boleh. Dia tak boleh, riwayat dia tak sahih. Ada ke orang macam ni? Ada. Tuan-tuan, Ma'mar bin Rashid As-San'ani, perawi Sahih Bukhari, nama dia dalam Sahih Bukhari. Maksudnya Sahih Bukhari ni, nak masuk nama dalam Sahih Bukhari bukan senang, melalui proses yang panjang. Imam Bukhari akan saring, tengok ingatan the best of the best, baru boleh masuk dalam Sahih Bukhari. Kalau kita ni hidup zaman Imam Bukhari, usah kata nak masuk, peringkat saringan pun tak lepas. Punya teruk. Bini suruh beli barang pun kena buat senarai. Abang tolong beli ni. Oh, kejap pening. You tolong tulis, you WhatsApp kat I. Kan? Sebab tak ingat, saringan pun tak lepas. Usah kata nak masuk Bukhari, saringan tu pun tak masuk senarai kita. Okey, sini cara Imam Bukhari. Ma'mar bin Rashid ni, dia orang Yaman, orang Sana'a, orang Yaman. Dia jenis tulis dalam kitab. Hadis dia tulis dalam kitab dan dijaga betul-betul kitab dia. Bila dia pergi ke Basrah, dia Yaman, dia pergi ke Basrah. Basrah kat mana tuan-tuan? Kata Basrah dekat Pahang Ustaz. Kat sini ada Basri. Kuantan ada Basrah kan, dekat Pahang kan. Itu Basrah, ini Basrah. Basrah ada dekat Iraq. Al-Hasanul Basri, orang Basrah tu. Bila dia pergi ke Basrah, dia tak bawa buku catatan dia. Buku hadis dia tak bawa. Tapi dia ulama besar, ulama hadis. Orang tahu dia rujukan besar. Sampai kat situ, dia lupa bawa buku rujukan dia. Tapi orang tahu dia orang hadis. Orang Basrah kata, Ma'mar, ya Syekh, datang sini, bacalah hadis 2-3 ke, kami nak dengar. Riwayatkan kepada kami hadis-hadis yang kau dengar di Yaman. Dia nak balik ke Yaman jauh. Yaman dengan Basrah tu Saudi tengah-tengah tu. Kan? Berapa lama nak berjalan? Dan Google Drive pun tak ada nak retrieve file tu. Apatah lagi Google, kan? Dia tak boleh nak retrieve. Maka dia membacakan hadis. Dia baca berdasarkan apa yang dia ingat. Sebahagian riwayat yang dia baca betul. Ada sebahagian yang dia baca tak betul. Maka sebab itu kalau orang Basrah riwayat daripada Ma'mar, kena cek betul-betul sama tak dengan anak murid Yaman yang riwayat daripada dia di Yaman. Sebab masa di Yaman dia baca pakai kitab. Kalau sama baru terima, kalau tak sama tolak. Sebab Ma'mar
masa tu tak bawa kitab. Boleh faham? Ini saya hurai pelan-pelan, slow. Kalau dia cukup syarat ni, ingatan dia kuat ataupun dia jaga kitab dia betul-betul, menepati syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, jangan ada terputus sanad. Jangan sanad tu terputus. Apa maksud sanad? Sanad ni salah silah perawi. Dia jangan terputus. Maksud terputus, jangan ada gap di antara dua perawi. Dia mesti bertemu. Sebab kita letak syarat dua tadi. Ingatan kuat, credibility bagus kan? Kalau tengah-tengah tu ada gap, ada satu orang tengah-tengah kita tak tahu, ada tak kemungkinan orang ni agama tak bagus? Ada. Ada tak kemungkinan tengah-tengah tu orang yang lemah ingatan? Ada. Jadi sebab itu bila sanad terputus, riwayat tertolak. Walaupun yang riwayat tu ulama besar, tokoh besar. Hasan Basri, tokoh besar, tabi'in, ingatan kuat, kredibiliti bagus, pegangan agama kuat, anak murid ramai. Tapi Hasan Basri riwayat terus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat terus pada Nabi, tak melalui sahabat. Ada tak kemungkinan Hasan Basri dengar daripada tabi'in lain, tabi'in tu dengar daripada sahabat, sahabat tu dengar daripada Nabi? Ada kemungkinan tu. Dan ada tak kemungkinan tabi'in tu tersilap? Ada. Kita tak tahu siapa tabi'in tu. Mungkin dia silap, mungkin sebab dia bukan Nabi. Maka riwayat Hasan Basri, kalau dia riwayat daripada Nabi direct, sedangkan dia bukan sahabat, tertolak. Daif. Macam? Okey, sampai sini okey? Baik. Siapa suruh tanya soalan ni? Sampai 9.30 tak habis lagi kuliah ni. Macam mana nak tahu sanad tu bersambung ke tidak? Kalau saya riwayat daripada Tok Bilal, Tok Bilal riwayat daripada Tok Imam, Tok Imam daripada Nabi. Contoh ni contoh lah nak bagi faham. Saya sebut haddatsani Bilal. Bilal telah menceritakan pada saya. Saya ni bukan jenis penipu, contoh. So saya kata Bilal telah menceritakan kepada saya. Bertemu tak? Bertemulah sebab dia kata telah menceritakan kepada saya. Bila ada lafaz macam tu, saya mendengar, dia cerita pada saya, dia khabarkan kepada saya, dia menyebut kepada saya. Semua lafaz-lafaz ni menunjukkan memang ada pertemuan. Clear? Kalau itu lafaz yang digunakan daripada awal sampai ke hujung sanad, clear lah, sanad bersambung, sahih. Tapi sebahagian perawi dia guna lafaz yang macam tak berapa jelas. Boleh jadi dia dengar, boleh jadi dia tak dengar. Bila dia guna lafaz an, daripada. Lafaz daripada boleh jadi dia dengar langsung, boleh jadi dia dengar dengan perantaraan. Contoh bila dia kata daripada Bilal. Kau dengar daripada mana ni? Daripada Bilal. Kau dengar daripada dia ke? Dah orang lain cakap daripada dia. Kan ada kemungkinan kan? So ada dua kemungkinan. Bila ada dua kemungkinan ni lah yang timbul persoalan. Lafaz an ni adakah ia menunjukkan kepada sanad bersambung ke tidak? Sinilah yang timbul perbahasan ni. Al-Imam Muslim mengatakan lafaz an ni menunjukkan sanad tu bersambung dengan dua syarat. Syarat pertama, kedua-duanya hidup sezaman. Dua-dua tu hidup sezaman. Dan syarat yang kedua, hidup sezaman dan ada kemungkinan bertemu, mungkin bertemu. Dan syarat yang kedua, perawi yang gunaan tu dia bukan perawi mudallis. Macam mana bukan perawi mudallis? Dah jenuh pula saya nak kena hurai tadlis pula kan. Mudallis ni orang yang suka sembunyikan guru. Penat tuan-tuan. Macam mana sembunyikan guru?
Tuan-tuan mari kuliah saya hari ni. Katalah kuliah ni kuliah hadis. Saya baca sanad daripada saya sampai Nabi. Tuan-tuan nak ambil hadis tu. Boleh tak nanti tuan-tuan balik ke rumah, buka kelas baru, anak murid lain datang, tuan-tuan baca haddatsana Rozaimi an fulan an fulan an fulan anin Nabi SAW. Boleh tak? Boleh lah, sebab tuan-tuan dengar daripada saya. Ambil lah sanad daripada saya sebab tuan-tuan dengar. Betul? Katalah dalam kelas saya baca hadis 10 hadis saya baca. An haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan anin Nabi SAW. Qala Nabi SAW sekian. Tuan-tuan pun dengar, tulis sebab nak riwayat pada anak murid pula ni. Bila saya baca 10 hadis dalam satu kelas, sampai hadis nombor 5, seorang tidur, berdengkur lagi, tidur. Dia dengar 5 je, 5 lagi tidur. Bila 5 tidur, 5 hadis tu dia terlepas, kelas habis je, okey, kita jumpa pada minggu depan, saya akan baca 10 lagi hadis. Dia terjaga. Habis dah kelas, dia tanya kawan sebelah, Syekh baca berapa hadis? 10. Dia tengok catatan dia, oh baru 5. Macam mana nak jumpa Syekh sekarang? Apa alasan nak bagi? Kang kata tidur, kang tak pasal-pasal kena sembuh pula kan. Dia tengok kawan sebelah dia, kau bacakan pada aku hadis tu 5 tu, saya nak dengar yang 5 tu je, yang lain saya dengar, yang 5 tu saya tak dengar. Kawan dia kata okey, ambil ni. Kawan dia pun baca daripada saya, daripada guru saya, daripada guru sampai Nabi. Dia tu yang 5 tu, yang tidur tadi ni, bila dia nak ambil riwayat tu, dia sepatut riwayat pada siapa? Daripada kawan dia ke daripada saya? Daripada kawan dia. Betul? Sebab dia bukan dengar pada saya, dia dengar pada kawan dia. Dia pun ambil lah riwayat tu, ambil, tulis. So 5 riwayat dia ambil daripada kawan dia. Masa dia nak riwayat pada anak murid dia, bila dia dah tua sikit, dia teringat, hadis ni saya ambil pada kawan saya sebab saya tidur dalam kelas. Dia pun dia ingat balik kawan dia, alamak, kawan aku ni, dia ni lagi muda pada aku, takkan aku nak riwayat pada dia. Nanti anak murid tanya, Syekh ambil pada orang muda ke? Tak ada orang tua-tua zaman tu. Dia ada rasa macam rendah diri sikit. So apa dia buat? Dia tak boleh kata dia dengar daripada saya, sebab memang dia tak dengar. Kalau dia sebut macam tu, orang ulama hadis lain detect, dia akan jadi kazab, dia akan jadi pendusta. Once dia jadi pendusta, riwayatnya semua tertolak selama-lamanya, walaupun dia kata dia dah bertaubat. Seorang pendusta hadis yang telah ditangkap berdusta, riwayatnya tertolak sampai bila-bila, walaupun dia kata dia bertaubat. Pasal apa? Sebab mungkin masa dia kata dia bertaubat tu dusta juga. Tu ulama hadis punya hati-hati. Tapi taubat itu diterima tak? Taubat dia mungkin Allah Ta'ala terima, tapi dia punya riwayat langsung tak diterima sampai bila-bila. Okey. Dia takut nak kata dia dengar daripada saya sebab dia tahu dosa berdusta satu, dan dia kalau dia ditangkap berdusta, selama-lamanya tak akan diterima. Maka dia guna helah nak menyembunyikan aib dia tu. Siapa yang buat kerja ni? Bukan semua perawi, sebahagian je. Sikit sangat, tak sampai 1% daripada perawi yang buat kerja ni. Apa dia buat? Dia sembunyikan nama kawan dia. Dia terus sebut nama saya, tapi dia tak kata dia dengar daripada saya. Dia kata an Rozaimi, daripada Rozaimi. Perbuatan ni nama dia tadlis. Orang yang buat benda ni dia gelar mudallis. Imam Muslim kata, kalau dia ni mudallis, dia guna lafaz an, riwayatnya tertolak, sehingga datang bukti dia kata dia dengar untuk hadis tu. Dia kena sebut haddatsana, perkataan yang jelas dia mendengar. Tapi kalau dia bukan perawi yang jenis buat kerja ni, dia gunaan, dia riwayat daripada orang sezaman, riwayatnya diterima kalau ada kebarangkalian bertemu. Dikatakan Imam Bukhari tak terima syarat ni. Imam Bukhari kata tak boleh, dia mesti ada bukti bertemu walau sekali. So syarat Bukhari ni lebih ketat daripada syarat Imam Muslim. Syarat Imam Bukhari ni sebenarnya lebih ketat daripada syarat Imam Muslim. Tapi sebenarnya kajian-kajian terbaru
daripada pengkaji-pengkaji hadis moden di zaman ni, antaranya Syekh Syarif Hatim Auni mengatakan syarat Bukhari dengan syarat Muslim sebenarnya sama. Dan macam mana boleh sama? Tuan-tuan nantilah. Tunggu tuan-tuan masuk universiti kita bincang. Tapi nak katanya, jangan risau, syarat Imam Muslim yang terima an itu, Imam Muslim tak terima daripada mudallis. Dia hanya terima kalau sezaman, ada kebarangkalian bertemu, dan perawi yang guna perkataan an itu bukan jenis menyembunyikan nama guru dia. So selamat. Syarat Imam Bukhari pun selamat. So tak ada masalah. Maka sebab tu ulama telah berijma' mengatakan hadis Bukhari dan Muslim itu dinilai sebagai, diterima sebagai sahih. Bukan kerana Bukhari tulis, bukan kerana Muslim tulis. Kerana Imam Muslim ada kitab lain, Bukhari pun ada kitab lain, tapi tak diangkat sebagai sahih. Yang menjadikan Bukhari dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sahih sebab ulama telah nilai semua hadis dalam tu dan mendapati ianya sahih. Bukan kerana penulisnya, kerana kontennya. Saya tak nak tuan-tuan tersilap faham, sebab Bukhari ada kitab lain nama Adab Mufrad. Jangan ingat, wah Adab Mufrad ni semua sahih lah Ustaz. No. Habis itu Bukhari tulis. Tak, yang Sahih Bukhari itu menjadi sahih bukan sebab Bukhari tulis semata-mata, tapi sebab kontennya telah dinilai dan telah disaring dan didapati betul sahih semuanya. Maka sebab itu dinilai sebagai sahih. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya ucapkan terima kasih banyak pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih juga pada penganjur kita yang secara online ini, Global Ihsan, yang telah membawakan kuliah ini secara online, kepada kru-kru juga PMT dan juga Suara Sunnah yang tak jemu-jemu. Mereka ni penat semalam perkembangan sunnah, hari ni datang juga kan, sampai siap pakai songkok lagi sabri hari ni kan. Wallahu alam. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.